Nah, gitu. Assalamualaikum. Hai. Nah, kami akan membentangkan pasal evolusi industri 4.0. So, let's get started. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Azrin dari kelas CDIM Doli akan menceritakan tentang pengenalan revolusi industri 4.0. Dalam dunia yang dinegari kemajuan dan teknologi ini, data dan informasi mampu bergerak ke satu tempat dengan hanya kurang daripada satu saat. Jika sebelum ini data hanya mampu bergerak melalui komputer dan telefon budak adik, kini data juga mampu bergerak dari mesin ke mesin. Istilah ini juga dikenali sebagai M2M ataupun machine to machine menurut Klaus Schwab, pengasas World Economic Forum dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution. Dalam arti lainnya, revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 mempunyai impak positif dan negatif terhadap diri seseorang. Oleh itu, kita sebagai umat Islam haruslah memainkan peranan yang sangat penting untuk mengatasi cabaran revolusi industri 4.0 yang semakin berluasa di Malaysia ini bagi aspek sosial dan rohani masyarakat. Tidak lupa juga Al-Quran dan As-Sunnah merupakan satu panduan hidup bagi memupuk akhlak etika masyarakat di era revolusi industri 4.0. Menurut Klaus Schwab menjelaskan bahawa revolusi industri 4.0 adalah kemunculan superkomputer, robot pintar, kenderaan tanpa pengemudi, suntingan genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk mengoptimalkan penggunaan fungsi otak. Dalam arti kata lain, hidup manusia akan lebih mudah dengan kewujudan bantuan robot sebagai kawan yang akan menguruskan hal ehwal dan tugasan harian. Selain itu, perindustrian juga dianggap sebagai kunci kepada kemajuan dan kemakmuran ekonomi. Hal ini kerana sejarah telah mengajar kita tentang pencapaian luar biasa oleh Eropah, Barat dan United Kingdom melalui revolusi perindustrian abad ke-17, kebangkitan Amerika Syarikat pada abad ke-19 dan pembinaan semula Jerman dan Jepun yang pesat selepas Perang Dunia pada abad ke-20. Saya akan menyerahkan kepada Cik Sophie. Saudara saya, Sophie akan menceritakan tentang peristiwa revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah sebuah kesinambungan kepada revolusi industri yang sebelumnya menekankan teknologi informasi digital artificial intelligence AI. Revolusi industri pertama muncul pada abad ke-18 di Inggeris di sekitar tahun 1719-an. Revolusi ini terjadi kerana terdapat perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, pengangkutan dan teknologi secara tidak langsung memberi kesan yang mendalam terhadap sosial, ekonomi dan budaya di seluruh dunia. Oleh itu, revolusi ini menyebabkan kejatuhan peluang pekerjaan kepada manusia kerana penggunaan mesin secara maksimal. Dalam pada masa yang sama, munculnya tokoh-tokoh pada era Renaissance yang mengaku dirinya seorang nabi dan juga mencipta agama baru untuk manusia. Beliau menyusul sosiologi atau yang dikenali sosial jagat yang dilihat orang ramai sebagai penyelesaian untuk segala kemelut. Ini menyebabkan pergelutan dan pertumbuhan agama berlaku. Revolusi ini berterusan sehingga terjadinya revolusi 4.0 yang menyebabkan pengangguran semakin teruk akibat penggunaan mesin yang semakin canggih dan sofistikated. Seterusnya saya akan serahkan kepada Azizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Imran. Jadi kesan dan cadangan terhadap revolusi industri 4.0 melalui aspek sosial melalui sudut agama. Yang pertama ialah ketagihan permainan bayar. Yang kedua ialah revolusi industri 4.0 ini lebih mudahkan umat Islam untuk belajar tentang ilmu agama ataupun berdakwah. Seperti contohnya kita boleh melihat contoh di TikTok Live. Contohnya sebagai Ustaz Wadi Anwar cara membuat live secara langsung memberikan dakwah dia kepada orang ramai. Dan yang terakhirnya ialah revolusi 4.0 ini dapat memberikan kemudahan kepada umat Islam untuk melakukan rukun Islam yang keempat, iaitu membayar zakat. Pada zaman dulu, umat Islam perlu membayar zakat kepada amin di sebuah masjid. Jadi pada zaman sekarang, mereka boleh bayar dia di seperti boleh potong gaji sahaja. So, seterusnya. Terima kasih Yang Mulia Aziz. Salam sejahtera, salam bahagia, salam satu Malaysia dan salam lebaran. Saya, Muhammad Izam Haital akan menjelaskan cadangan revolusi industri di dalam ekonomi Islam melalui aspek agama. Seiring dengan revolusi baru iaitu revolusi 4.0, terdapat kesan yang buruk berkaitan revolusi industri dari segi ekonomi yang boleh dilihat di dalam sudut agama. Terutamanya,
Revolusi ini telah menyebabkan manusia, khususnya umat Islam, lari daripada kebajikan dalam urusan akhirat. Oleh sebab itu, terdapat carangan untuk mengelakkan daripada perkara sebegini akan datang. Antara carangan tersebut adalah melakukan latihan insentif yang dijalankan oleh majikan-majikan terhadap para pekerja. Latihan tersebut haruslah dilakukan di 4 tahap. Tahap yang pertama, pemahaman asas tentang pandangan hidup Islam. Tahap yang kedua, pemahaman konsep, iaitu tentang budaya kerja dalam Islam. Dan tahap yang ketiga pula berasaskan pelaksanaan konsep, iaitu strategi pelaksanaan dan penerapan Islam dalam pelbagai bidang dan organisasi. Dan yang terakhir, yang keempat, penghayatan nilai, iaitu melakukan penilaian diri. Hai, saya Nur Alia Maisara binti Kamal Nizam akan menerangkan tentang kesan revolusi industri 4.0 kepada ekonomi dalam aspek masyarakat. Antara kesannya ialah kekurangan tenaga mahir dalam bidang teknologi dan digital selaras dengan revolusi industri 4.0. Perkara ini sangat mencabar kerana usaha bagi melahirkan golongan tenaga mahir memerlukan masa yang lama dan melibatkan kos yang tinggi. Tambahan lagi, pekerja yang tidak mempunyai kemahiran asas digital akan mendatangkan masalah dalam menyesuaikan diri dengan revolusi industri teknologi baru. Selain itu, gerakan revolusi industri 4.0 ini juga telah mencipta beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat. Antaranya, pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan mengurangkan pengangguran dalam kalangan masyarakat. Ini kerana wujudnya jawatan pekerjaan yang baru dalam sektor inovatif yang dapat menyumbang kepada produktiviti pekerja serta dapat meningkatkan pendapatan buruh. Kewujudan teknologi baru ini juga telah membuka peluang ke arah kualiti hidup manusia yang lebih baik yang dapat menjana tahap inovasi dan pengetahuan yang tinggi serta memudahkan akses kepada pendidikan berkualiti. Akhir sekali, kewujudan pelbagai jenis teknologi seperti Internet of Things, IoT, kecerdasan buatan AI dan Big Data, semua sektor termasuklah industri pembuatan, bukan sahaja dapat meningkatkan produktiviti, malah mampu mengurangkan kos dan masa pengurusan. Secara tidak langsung, perkara ini dapat memberikan impak positif serta meningkatkan prestasi ekonomi sebuah negara. Saya Wan Nurdina akan berceritakan tentang kesan revolusi industri 4.0 terhadap isu sosial. Ialah terputus hubungan dengan saudara Islam yang hal ini kerana manusia hanya mengharapkan teknologi yang kini berkembang maju ke harapan. Bukan itu sahaja, mereka juga menggunakan medium atas talian untuk komunikasi atau berjumpa secara maya. Manusia menggunakan telefon bimbit, tablet atau peranti lain yang boleh digunakan untuk berkomunikasi. Walaupun pada masa kini, kita masih lagi mempunyai telefon awam yang berada di sekolah, pasar raya dan lain-lain. Tapi kita tidak menggunakannya kerana manusia lebih mengikut arus teknologi berbanding menggunakan tenaga secara berlebihan. Oleh sebab itu, cadangan dalam menghadapi revolusi ini memainkan faktor penting dalam menepani revolusi industri dari segi sosial seperti kita mestilah mencontohi tokoh-tokoh Islam terdahulu. Sebagai contoh, tokoh Rif'ah Badawi Rafi'ah Tahtawi yang merupakan tokoh dalam ilmu-ilmu moden. Ini merupakan bahawa tokoh terdahulu mengamalkan kehidupan sosial dalam mencari pelbagai ilmu untuk dipelajari serta menambah ilmu baharu. Tekanlah di sini bahawa tiada lagi alasan untuk kita tidak mengamalkan sikap bersosial yang diri kerana kita bukan sahaja dapat berjumpa dengan orang ramai, malah dapat mempelajari pelbagai ilmu baru dalam kehidupan pada masa kini. Dari Islam turut menggalakkan kita sebagai umat Islam untuk tidak memutuskan silaturahim kerana dari situlah kita memperoleh banyak kebaikannya. Begitu nak ceritanya. So sebagai mukhalasahnya, kita sebagai umat manusia harus memanfaatkan teknologi yang sedia ada di zaman industri revolusi 4.0 ini. Kerana dalam riwayat Tabrani menceritakan khairun nas anfuhum linnas, sebagai manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada kami.